Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah seminggu cuti hari raya, malam ni kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersama dalam kuliah tafsir kita. Dan seterusnya malam ini sambungi kita ayat yang ke-10 dari surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Sama sahaja bagi Allah, yakni sesiapa di antara kamu yang merahsiakan ucapannya, yang memperlahankan percakapannya sehingga tidak didengar oleh orang lain, ataupun wa man jahara bihi, sesiapa yang menyaringkannya, yang bercakap dengan kuat, dengan jelas, ataupun sesiapa yang mustakhfin bil-lail, yang bersembunyi pada waktu malam hari, wasaribun bin-nahar, yang berjalan pada siang hari. Jadi semua keadaan itu di sisi Allah Ta'ala adalah sama, malam ke, siang hari ke, bercakap perlahan ke, bercakap dengan kuat ke, maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Ayat ini adalah sambungan daripada tafsiran ayat sebelumnya tentang sifat Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui akan perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergilir-gilir, bersilih ganti di hadapannya, di belakangnya. Mereka menjaganya dengan perintah daripada Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka yang berkenaan mengubah keadaan mereka sendiri. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada sesiapa yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada pula pelindung bagi mereka selain daripada Allah. Ayat yang ke-10, Allah Ta'ala menyatakan sawa'um minkum, sama sahaja dari antara mereka, sama ada yang asarra qawlahu wa akhfahu, yang menyembunyikan perkataannya atau menyaringkannya, maka dia yang bersifat maha mendengar, tidaklah tersembunyi kata-kata itu daripadanya walau sedikit pun. Kita kecek kohor, kita kecek derah, orang lain dengar, aku tak dengar, Allah Ta'ala mendengarnya. Ayat ni sama dengan ayat dalam surah Al-Mulk, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Sama ada kamu memperlahankan kata-kata kamu atau kamu menyaringkan ia, sama ada kamu bercakap dengan suara yang sangat perlahan ataupun sangat kuat, maka di sisi Allah Ta'ala adalah sama. Ayat ini menunjukkan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala mencakupi segala-galanya, dan tidak ada manusia yang boleh bersembunyi atau boleh nusuk daripada ilmu pengetahuan Allah. Baik, kita bercakap ni ada dua bentuk. Sama ada percakapan yang baik, percakapan yang buruk. Kalau kita nak susuk, nak sembunyi daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidaklah dapat kita bersembunyi daripadanya. Hatta perkataan yang terlintah dalam hati, walaupun tidak dizahirkan dengan lisan, dengan kata-kata, itu pun Allah Ta'ala tahu. Apa sahaja terlintah dalam hati kita, walaupun kata-kata itu adalah hadithun nafsi. Hadithun nafsi ni maknanya monolog, tidak dialog. Dialog ni sama ada kita bercakap dengan orang lain. Orang lain tu seorang, dua orang, tiga orang lebih. Monolog ni kita seorang, kita memikir seorang. Maka dalam berfikir itu keluarlah perkataan, cuma tidak dizahirkan secara lisan. Perkara itu terlintah dalam hati kita. Boleh jadi hak terlintah tu benda hak baik, atau boleh jadi benda hak buruk. Benda hak baik, hak buruk ni peringkat awal zaman sahabat dulu, apabila turunnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Allah Ta'ala segala yang di langit dan di bumi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sama ada kamu menyatakan apa yang tersembunyi dari kamu. Makna nyata ni makna orang tahu, secara perkataannya orang dengar. Aw tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, nescaya kamu akan dihisap oleh Allah. Lalu timbullah rasa takutlah. Sahabat rasa, kalau dari hati, lidah dari hati pun Allah Ta'ala hisap juga, beratlah kita. Macam mana kita nak buat ni? Sebab mungkin kita tidak mampu untuk mengelak daripada keluarnya lintasan-lintasan niat-niat yang tidak baik dari hati. Terlintah benda tidak baik. Lalu Rasulullah kata, adakah kamu mahu menjadi seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami melawan. Bahkan taklah kamu berkata sami'na wa ata'na. Lepas itu lah ayat berikutnya, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila tu ayat ni sahabat kata alhamdulillah, hisab itu hanya perkara hak luar, hak percakapan dalam hati yang Allah Ta'ala tidak dengar, yang kita tidak buat, sekadar terlintah saja atau sekadar sebut saja dari hati, tidak sebut luar. Kalau terlintah yang tidak baik, maka tidak dikira dosa. Sebab hadithun nafsi, monolog, percakapan diri kita dalam hati kita itu dikira suatu qasad ataupun niat. Cuma niat itu belum dizahirkan, dipanggil niat yang tidak ditakyinkan. Maka itu dimaafkan. Itulah ayat selepasnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan seseorang kecuali mengikut kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
untuknya pahala daripada kebaikan yang dia buat, dan dia mendapat dosa dari kejahatan yang dia buat, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Baik, perkataan yang kita sembunyikan, sembunyi ni ada dua. Sama ada kita kecek kohok, orang yang tak dengar, kita bisik. Bisik ni disebut dalam bentuk at-tanaji bainal ithnaini, berbisik antara dua orang. Bila kita berada dalam satu majlis yang secara kebetulan ada 3 orang sahaja, Nabi SAW melarang kita berbisik. A tak boleh bisik dengan B dalam keadaan C duduk jauh tengok orang bisik. Mungkin dah mau duduk kacau aku boleh kan. Malaikat C kena jangan duduk dekat sekali sehingga dia tahu apa yang A bisikkan kepada B. Kalau nak bisik A nak bisik dengan B, pastikan depan dia tak ada siapa-siapa. Ataupun boleh sekiranya tempat yang ramai, tak boleh 3 orang. Kalau ramai lebih daripada 3, boleh jadi 5, 6, 7, maka itu diharuskan, cuma tidak digalakkan. Tapi kalau duduk 3 orang, kita bisik 2 orang, timbul sangkaan buruk. Walaupun orang bisik kata, hamba tidak kecek hademu, ataupun hamba tidak kecek benda tak mana, tidak kecek hawa, tidak buat dosa, tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya, dan orang lain tak tahu, seorang lagi tak tahu. Itu perlu kita raikan perasaannya dengan tidak berbisik di hadapannya, supaya tidak menimbulkan rasa sedih dan duka cita. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati amma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'lam aw ma lam tatakallam, ma lam ta'mal aw ma lam tatakallam. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi pelepasan. Memberi pelepasan maknanya memberi kelonggaran, tidak dikira dosa untuk umatku perkara yang diperkatakan oleh dirinya, selagi benda dia katakan itu tidak dilafazkan dengan perkataan yang boleh didengar, atau tidak dilakukan dengan perbuatan, sekadar terlintas dalam hati. Tidak dalam hati ni Allah Ta'ala memang tahu. Kalau niat tu baik, dah dapat dah satu pahala. Tapi kalau niat itu tidak baik, kalau terlintas dalam hati itu niat tidak baik, maka kita boleh terus beristighfar. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Bisik itu, tuwaswisu itu makna hadithun nafsi, percakapan dalam hati seseorang itu. Mana dia sahaja yang tahu, orang lain tidak tahu. Dia tahu, tapi kena ingat Allah Ta'ala juga tahu. Allah Ta'ala tahu. Mungkin ada benda-benda rahsia yang kita nak sembunyikan daripada orang lain, hatta daripada pasangan kita, daripada isteri kita boleh sembunyikan. Tetapi dengan Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Sebab tu dalam bab apa sahaja kesalahan yang kita buat, kita kena sedar Allah Ta'ala tahu, dan kita kena bersungguh-sungguh minta maaf. Bahawasanya jahilnya kita, lemahnya kita, sehingga kita tahu Tuhan tengok, tapi kita buat benda yang tidak baik. Dan Allah Ta'ala itu sangat luas kemaafannya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apa sahaja musibah yang menimpa kamu, semuanya disebabkan oleh usaha tangan kamu. Yang kamu manusia, yang kamu yang buat dosa itu, maka kamu dapat musibah. Itu pun dengan sebab Allah Ta'ala telah banyak memaafkan kamu. Wa ya'fu an kathirin. Allah Ta'ala sudah memberi kemaafan yang banyak. Kalau bukan dengan sebab kemaafan, boleh jadi musibah itu besar lagi. Jadi ayat ini menyatakan bahawasanya luasnya ilmu Allah Ta'ala, tidak ada suatu benda yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, lebih-lebih lagi maka dia mengetahuinya. Baik kita melihat dari sudut perkataan yang tidak baik, yang tidak baik, yang kita sembunyikan Allah Ta'ala tahu, yang kita nyatakan terang-terangan pun Allah Ta'ala tahu.
Kedua-dua tu Allah Ta'ala tidak suka. Tetapi Allah Ta'ala lebih lagi tidak suka kalau secara kuat. Benda yang tidak molek kalau kita kecek kohon, dia dapatlah dia punya dosa tu, dia punya bahagia dosa, tapi markah dia kurang sikit berbanding dengan kalau perkara tu secara kuat ataupun secara lebih terang, lebih jelas. Dalilnya adalah ayat surah An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah Ta'ala tidak suka kamu bercakap dengan terang-terangan akan perkara yang buruk kecuali orang-orang yang dizalimi. Ayat ini dalam juzuk yang ke-6, permulaan juzuk yang ke-6, dalam juz la yuhibbullahu al-jahra. Allah Ta'ala tidak suka secara terang-terangan as-su' minal qaul, benda yang buruk daripada perkataan. Mana perkataan yang buruk kalau nak kecek juga kena koh sikit. Sama ada hak buruk telah betul mencarut, kecek nyapung, ada unsur lucah, caci maki, apa bahasa yang kasar. Kalau sebut dan betul perlahan. Kalau terpaksa sebut, melainkan bagi pihak orang yang merasakan dirinya dizalimi. Perkara yang sama juga disebut apabila kita berbantah dengan ahlul kitab, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsanu illa allazina zalamu minhum. Janganlah kamu berbantah, berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, melainkan orang-orang zalim di antara mereka. Atau boleh guna cara yang kasar sikit. Kalau zalim, kalau dia tidak zalim, maka kita kena berbantah dengan cara yang baik. Baik maknanya tidak menggunakan perkataan yang kasar, caci maki, menghina dan sebagainya. Sebab perkara itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau nak guna juga, maka perlahankan ia, dan lebih baik kalau tidak perlu digunakan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah dia, qalat Aisyah, subhanalladzi wasi'a sam'ahu al-aswat. Maha suci Allah yang sangat luas pendengarannya terhadap segala suara-suara. Wallahi, demi Allah, katanya, laqad ja'atil mujadilah, telah datang kepada Nabi seorang wanita yang berbantah. Maksud berbantah ni dia tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu tentang suaminya kepada Rasulullah. Yang nama wanita ni Khawlah. Tak silap Khawlah binti Tha'labah. Boleh lihat dalam tafsir ayat di awal surah Al-Mujadilah dalam juzuk yang ke-28. Surah Al-Mujadilah dalam juzuk 28. Dan katanya, saya berada di tepi rumah semasa datangnya Khawlah ke rumah Nabi untuk dia mengadu tentang suaminya. Kes apa dia? Kesnya ialah suami dia telah mengziharkan dia. Menzihar maksudnya menyatakan sebahagian anggota badannya menyerupai ibu mertuanya. Sebahagian daripada anggota yang ada pada tubuh Khawlah ini, si isteri ini, sama dengan mak dia. Sama ada mak suami dia atau mak kepada isteri dia sendiri. Yang masyhur dalam kitab fiqh, zihar ialah apabila seseorang berkata, anti alayya ka dhahri ummi, mu ni dengan aku serupa dengan belakang mak aku, belakang punggung mak aku. Asalnya di zaman jahiliah, perkara ini dalam bentuk penghinaan. Berlakulah perbalahan. Balah tu orang lain tak tahu, dua ni suami isteri sahaja yang tahu. Maka dia pun datang mengadu kepada Nabi dan turunlah ayat, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar kata-kata seorang wanita yang datang berbantah kepada kamu tentang urusan suaminya dan dia mengadu kepada Allah. Jadi asalnya perkara ini tersembunyi, kemudian diceritakan kepada Nabi, dan Aisyah ada di tepi rumah dan dia mendengarnya dan dia mengetahuinya.
Begitu juga waman huwa mustakhfin bil laili wasaribun bin nahar, dan sesiapa yang bersembunyi di waktu malam, Allah Taala juga mengetahui. Orang yang mukhtafin fi qa'ri baitihi fi dhalamil lail, yang tersembunyi dalam bahagian dalam rumahnya pada waktu malam yang gelap. Duduk dalam rumah waktu malam gelap, orang tak ada, sama ada dia buat benda tu baik, benda buruk, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan seseorang yang melakukan keburukan, kejahatan, kalau dia ada iman, maka dia kena bertaubat. Kena, kaedahnya apa-apa keburukan yang kita buat, dia kena segera sesuli dengan kebaikan. Sama ada kita istighfar, kita semaya sunat taubat, kita baca Quran, kita banyak selawat. Nabi SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'il hasanah wa atbi'is sayyi'atul hasanah tamhuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan supaya dia boleh memadamkannya. Lepas buat benda jahat, benda tak molek, terus ganti dengan benda yang baik. Sama ada kita membanyakkan amalan sunnah atau kita membanyakkan istighfar, sekurang-kurangnya keburukan yang kita buat itu sudah dapat dipadamkan ataupun dikambus. Bukannya dibiarkan berlalu begitu sahaja. Ataupun orang-orang yang saribun bin nahar, zahirun mashin fi dawin nahar, secara nyata dan jelas berjalan di waktu siang hari, maka kedua-dua keadaan di waktu malam yang gelap tidak ada orang melihatnya, ataupun di waktu siang hari yang cerah, tidak ada suatu keadaan pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah. Ayat-ayat yang seumpama ini menunjukkan bahawasanya ilmu Allah Ta'ala muhit bi khalqihi, meliputi, mencakupi akan semua makhluknya. Tidak seruayak banyak ayat yang sebegini, cuma dia mari dengan lafaz yang berlainan, dengan uslub berlainan, tapi maksudnya sama. Seperti dalam surah Yunus yang telah kita baca dulu tafsirannya, ayat 61, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tidaklah kamu berada dalam satu keadaan dan tiadalah kamu membaca sedikit pun daripada Quran itu, dan tidaklah kamu melakukan apa amalan melainkan kami menjadi saksi ketika kamu melakukannya. Sama ada kita buat apa sahaja perbuatan, kita baca Quran ke apa sahaja, fi sya'nin, dimari dalam bentuk isim nakirah, apa sahaja keadaan, maka Allah Ta'ala menjadi saksi bagi perbuatan kita itu. Kadang-kadang kita cuba bersembunyi daripada manusia, tetapi sebenarnya kita tidak boleh bersembunyi daripada Allah. Kalau orang-orang yang jahat, apabila dia melakukan kejahatan, dia cuba melihat ada tak orang tengok. Kalau seseorang itu yakin bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihatnya, maka tidak perlu ada CCTV yang menguasinya, sebab dia tahu Allah Ta'ala sentiasa melihatnya. Kadang-kadang seseorang yang melakukan keburukan, dia perhati orang ada ke tak, orang tak ada. Betul orang tak ada, tapi Tuhan ada, Allah Ta'ala melihatnya. Maka kita tidak boleh mengelak daripada pandangan Allah, sebab dia sentiasa bersifat basirun, maha melihat. Itu kita kena tanya diri sendiri sejauh mana malu dan takutnya kita kepada Allah. Di sinilah kita boleh nilai iman kita. Iman tu bukan bermakna orang tu langsung tak buat dosa, tu makam tinggi dah tu. Kalau orang tu boleh kawal sehingga benar-benar kurang melakukan dosa, hebat dah tu. Orang beriman juga kemungkinan akan buat dosa dengan sebab dia kalah dengan nafsu dia kalah dengan godaan syaitan, tetapi ada perasaan lepas buat dosa tu, rasa an-nadam, rasa menyesal, yang membawa kepada keinginan mahu terus beristighfar, terus bertaubat. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib.
bahwasanya taubat itu diterima daripada orang yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian dia terus bertaubat dalam tempoh yang dekat. Tidak tangguh-tangguh esok lusa, terus bertaubat. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Selain daripada itu, tidak cukup dengan setakat ilmu Allah Ta'ala yang sangat besar, yang sangat luas. Ditugaskan pula bagi manusia, untuk seorang manusia itu ada mu'aqqibat, malaikat-malaikat yang mengawasi secara bersilih ganti. Malaikat yang jaga kita ni, rupa-rupanya dia tugas dia tu pada shift juga. Ada waktu ni, mana dia tidak akan berhenti daripada menjaga kita. Iaitu bagi manusia itu ada malaikat hafazah, malaikat penjaga. Ada malaikat yang mengawasi manusia di waktu malam. Kemudian ada yang lain pula tugasnya di waktu siang. Malaikat hafazah ini mempunyai wazaif, beberapa tugas ataupun apa dia punya kerja dia, seperti hifzul insan fil laili wan nahar minal madari wal hawadithi biiznillah. Menjaga manusia pada waktu malam, pada waktu siang, daripada perkara yang memudaratkannya ataupun perkara-perkara tertentu dengan izin daripada Allah. Ada bilangan, ada sebanyak 2 malaikat yang menjaga kita, yang lazimnya malaikat apa dia, raqib atid, yang jaga sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada pula yang lain, min waraihi wal akhar min qudamihi, daripada belakang pun ada, daripada depan pun ada. Jadi mana malaikat ni semua sekali ada 4, kiri kanan depan belakang. Raqib atid itu betul lah. Itu 2 dah. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu lafaz perkataan yang keluar daripada mulut manusia melainkan ada raqib atid yang menulisnya. Lepas tu mu'aqqibat ni pun ada pula jaga min baini yadayhi wa min khalfihi, daripada depan, daripada belakang. Dan semuanya ada 2, ithnani 'anil yamin wasyimal, 2 tu sebelah kanan, sebelah kiri, yang kedua-duanya menulis amalan manusia. Jadi kalau dicampur semua sekali, ayat adalah surah Qaf berhubung dengan raqib atid, dan ayat sebelah surah Ar-Ra'd mu'aqqibat. Bilangan malaikat yang menjaga setiap manusia adalah 4 amlakin bin nahar wa 4 akharina bil lail. Ada 4 malaikat yang jaga pada waktu siang hari, waktu malam pula ada 4 pula, secara bersilih ganti. Waktu siang hari ada 4, waktu malam ada 4. Dan kedua-duanya menjaga dan menulis, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Akan datang bersilih ganti malaikat pada kamu di waktu malam dan juga di waktu siang. Malaikat waktu siang, waktu malam ni mari secara bersilih ganti. Mujur kita tak nampak. Kalau kita nampak, kata kerja buat, mungkin kita kata payahlah buat kerja, kata malaikat ada duduk jaga sekali. Tapi oleh kerana malaikat ni alam ghaib yang kita tidak nampak, dia nampak kita, betul lah dia nampak kita, kita tak nampak dia. Maka kita pun sudahlah buat apa yang kita nak buat, tetapi ada yang mengawasi, menjaga kita. Waktu malam pun ada, waktu siang hari pun ada. Biasanya kedua-dua malaikat ini, malaikat bertugas waktu malam, waktu siang, yajtami'una, berhimpun pada salat subuh, pada waktu salat subuh. Berhimpun maksudnya di atas muka bumi. Fi salati subhi,
dan juga pada waktu petang, salatil asri pada waktu pagi, semasa semai subuh, dan waktu petang semasa ketika salat asar. Fayas'adu ilaihi alladzina batu fikum, maka naiklah ia kepadanya ketika orang-orang di atas muka bumi ini sedang tidur. Allah Ta'ala bertanya padahal dia lebih mengetahui. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-Ku wahai malaikat? Lalu mereka berkata, atainahum wa hum yusallun, kami datang kepada mereka sedang salat. Kami datang kepada mereka ketika mereka sedang menunaikan salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, ketika kami meninggalkan mereka juga mereka sedang salat. Malaikat bertugas siang, dia tunggu waktu pagi. Masa dia tunggu waktu pagi, tengok manusia tengah semai subuh. Waktu petang sebelum dia naik ke langit, dia melihat orang-orang yang beriman sedang salat asar. Malaikat yang bertugas waktu malam pula, dia turun ke bumi, tengok manusia sedang salat waktu asar, atau boleh jadi waktu maghrib, bergantung kepada waktu dia turun lah. Cuma disebut waktu petang. Kemudian dia akan naik pada waktu pagi. Tapi waktu paling banyak waktu pagi lah. Waktu pagi, sehingga salat subuh disebut wa Qur'anal fajri, aqimis salata liduluki syamsi ila wasakil laili wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat kerana gelincirnya matahari, salat zuhur, salat asar, ila wasakil lail, sehinggalah maksud waktu malam, salat maghrib, salat isyak, wa Qur'anal fajri, dan juga bacaan Quran di waktu fajar, iaitu sembahyang subuh. Disebut Quran di waktu fajar sebab waktu subuh malaikat paling banyak. Malaikat bertugas waktu siang ada di situ, waktu bertugas waktu malam pun ada di situ, menunggu giliran bertugas. Hak sesat ada waktu malam, maka dia akan naik ke langit pada waktu siang. Yang bertugas waktu siang akan turun ke bumi. Sebab tempat malaikat ni adalah di langit. Tempat tinggal malaikat di alam tinggi, di langit. Di langit ni cukup banyak malaikat. Dalam hadis Sahih Bukhari disebut, tidak ada satu tempat di langit kalau kita letak tapak tangan, pasti ada di situ malaikat yang sujud, meletakkan dahinya kerana sujud kepada Allah. Sehingga langit itu terasa seperti benda yang sangat berat. Kalau rumah yang penuh dengan penghuninya, penuh orang. Attatis sama wa haqqalaha an ta'itta. Langit itu seperti bunyi yang sangat kuat kerana padat dengan malaikat yang begitu banyak. Kerana tempat tinggal malaikat di langit. Adapun hak di atas muka bumi ini dia mari kerana ada tugas yang diberikan kepadanya. Termasuklah tugas untuk jaga manusia. Tapi dia jaga-jaga. Apa kalau nak jaga penjagaan yang bersifat khusus, kita kena bersungguh untuk jaga apa dia? Jaga segala perintah Allah. Kalau kita jaga sungguh-sungguh, jaga solat kita, jaga segala amalan-amalan sunnah kita buat secara istiqamah, mengawasi diri untuk tidak melakukan dosa, maka kita dijamin akan dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan cara ditugaskan malaikat. Ditugaskan malaikat untuk mengawasi kita. Sama ada kita minta tak minta, malaikat tak akan jaga kita. Itu yang dipesan oleh Nabi kepada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, nescaya Allah Ta'ala pelihara kamu. Maksud pelihara Allah, peliharalah segala hukum hakam Allah, perintah-perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberi jaminan dia akan memelihara kamu. Malaikat itu menjaga manusia baik. Tadi yang dia naik waktu petang, waktu pagi. Dalam hadis yang lain disebut, inna ma'akum man la yufarikukum
Sesungguhnya bersama kamu ada malaikat yang tidak pernah berpisah daripada kamu kecuali indal khala wa indal jima'. Fastahyuhum wa akrimuhum. Malaikat ketika kamu bersendirian dalam bilik air untuk qada hajat, masa tu yang malaikat tak ikut sekali. Yang kedua, ketika seseorang bersama dengan pasangannya, maknanya berlaku hubungan kelamin antara suami isteri, itu malaikat tidak ikut berserta bersama. Maka malulah kepada mereka dan muliakanlah mereka. Malulah kepada mereka dan muliakanlah mereka. Kalau seseorang bersendirian, adalah makruh bagi dia dalam keadaan dia tidak berpakaian, kerana ada malaikat bersama dengannya walaupun tidak ada orang yang tengok. Asalnya tutup aurat ni untuk menjaga daripada pandangan manusia, tetapi seorang yang menjaga sifat awrat walaupun tidak ada manusia, dia tetap mengenakan pakaian sebab ada bersamanya ialah malaikat. Ada bersamanya malaikat. Ada satu kisah kalau kita baca berhubung dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda dimakamkan dalam bilik Aisyah, tempat bilik tempat tidur Aisyah situ. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, dimakamkan sebelah Nabi dalam rumah tu juga. Dan apabila meninggalnya Khalifah Umar, sebelum tu dia minta izin dengan Aisyah, kalau dia meninggal, dia nak dikebumikan sebelah Nabi dan sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, semasa sebelum kematian Khalifah Umar Al-Khattab, Aisyah masuk dalam rumah dia beritahu kepada dia menanggalkan kain tudungnya. Dalam rumah tak ada siapa dia. Adapun dua buah kubur yang ada, kubur Nabi itu suami dia kata, hak tu pula ayah dia. Tetapi setelah dimakamkan Khalifah Umar, sebelah tu ada tiga, dia masuk dalam rumah boleh pakai tudung. Dalam rumah boleh pakai tudung. Walaupun kita kata apa kata orang hidup dengan orang mati, tapi seolah-olah dia merasakan bahawasanya adalah lebih baik dia menutup auratnya walaupun tidak dilihat oleh orang yang sudah mati, sebab ada dalam kubur di situ. Itu ada dalam kisahnya, ada dalam riwayat yang menyebut begitu. Apatah lagi kalau seseorang itu dengan malaikat yang ada di kelilingnya. Untuk perbandingnya mudah kita faham. Malaikat itu bertugas menjaga manusia min amrillah, dengan perintah daripada Allah. Apabila disebut min amrillah, biiznillah, dengan izin Allah. Mana tugas malaikat ni dia berjalan dengan kehendak Allah Ta'ala dan izinnya. Kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, tak selamat juga, malaikat jaga. Tapi kalau Allah Ta'ala izinkan, maka selamat. Biasa kita dengar kadang-kadang berlaku kemalangan. Mungkin dalam kereta tu ada anak yang masih kecil, ada bayi kecil, hak lain mati belakang, hak tu selamat. Kalau nak selamatlah, ada juga kadang-kadang hak kecil pun meninggal juga. Itu sebab biiznillah, yahfazunahu min amrillah, dengan izin, dengan perintah daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala kata kamu kena jaga dia, jaga, selamatlah. Tapi kalau tak selamat sebab sudah ditakdirkan dia akan mati dengan syarat tu, maka matilah. Sama ada rumah dia terbakar, kereta hak dia naik itu berlaku kemalangan. Sebab tu biasa orang tua kita kata, ada seorang budak kecil, dia seorang hak selamat, rumah terbakar, dia seorang tak mati, malaikat jaga. Istilah malaikat jaga, bolehlah kita terima. Malaikat jaga biiznillah, dengan izin Allah. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat menjaga manusia dengan perintah daripada Allah, dengan keizinannya. Iaitu dia menjaga manusia dengan sebab an amrillahi lahum bidzalik, dengan perintah Allah Ta'ala untuk mereka. Iaitu memelihara manusia daripada mendapat apa-apa kesusahan apabila dia mendapat dosa, ataupun apabila manusia buat dosa.
Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya pelihara orang ni, supaya tidak terus dikenakan hukuman untuk dia, dengan cara didoakan kebaikan untuk dia dan diminta supaya ditangguhkan hukuman baginya. Salah satu doa mereka ialah alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang menanggung arasy Allah, wa man hawlahu, ya berada di sekitarnya, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat ini beristighfar untuk pihak orang yang beriman, beristighfar, minta ampun kepada Allah supaya orang yang beriman ini diberi keampunan oleh Allah Ta'ala, kerana mengharapkan supaya hamba yang melakukan dosa itu bertaubat ataupun kembali kepada Allah. Iaitu kalau kita buat dosa dan kita sedar kita telah buat salah, terus kita istighfar, astaghfirullahalazim. Tetapi istighfar itu dengan syarat an-nadam, adanya rasa menyesal, bukannya dengan sebab nak mempermainkan istighfar. Bukan dengan niat tak apalah buat dosa, kita istighfar, lepas tu buat pula kita istighfar pula. Itu istihza, itu dalam bentuk mempermainkan istighfar itu sendiri. Seseorang yang buat dosa sepatutnya dia kena berusaha untuk tidak buat dosa. Tapi kalau buat dosa, terjatuh dalam dosa, dia kena sedar bahawa dia berdosa dan dia kena berusaha untuk bersungguh-sungguh beristighfar, bertaubat dan ada rasa menyesal. Mana dia tidak akan mahu mengulanginya. Kalau diulang pula, maka dia akan segera pula bertaubat. Kerana begitulah sifat manusia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah nasib satu kaum sehinggalah mereka mengubah nasib mereka sendiri. Biasanya ayat ni biasa kita dengar bila seseorang itu cuba melihat tafsir ayat ni dari sudut, kalau kita miskin kita tidak akan bertukar jadi kaya kalau kita tidak berusaha untuk jadi kaya. Sebab kita melihat ma biqaumin, ma tu kita melihat dari sudut yang negatif. Seseorang yang kita kata kalau dia tu tak ada ilmu, tak ada harta, dia tidak berusaha untuk tambahkan ilmu, tambah harta, maka dia tidak akan berubah. Sebenarnya perubahan yang dimaksudkan hatta yughayyiru dua-dua sekali, sama ada daripada positif kepada negatif ataupun daripada negatif kepada positif, dua-dua sekali. Cuma biasa tafsir yang kita dengar adalah ayat ni ialah perubahan daripada yang negatif, yang kurang molek kepada yang lebih molek. Tapi Dr. Hafiz Zuhaili buat mari sini tafsirnya dalam bentuk yang asalnya Allah Ta'ala beri benda tu baik, positif, tapi oleh kerana kita tidak jaga, maka ditarik balik, bertukar kepada yang negatif, yang buruk. Katanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin min ni'matin wa afiyatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah keadaan sesuatu kaum yang asalnya berada dalam keadaan nikmat dan sihat sejahtera. Kalau diberi nikmat, nikmat tak akan dapat dan tidak akan diubah, sehinggalah fayaziluha anhum, sehingga dilenyapkan daripada mereka dan dihukum mereka, melainkan sebab mereka mengubah keadaan di mereka dengan cara berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat kerosakan, melakukan kejahatan, melakukan dosa yang merosakkan masyarakat dan merosakkan kehidupan ummah seluruhnya. Boleh faham kata? Kalau Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, nikmat itu tidak akan ditarik balik, sehinggalah orang itu sendiri yang buat kesalahan menyebabkan nikmat itu dicabut daripadanya. Biasanya ayat ni ini maknanya terjemah dia punya tafsiran dia dari sudut kalau asalnya positif tidak akan bertukar jadi negatif kecuali kita sendiri yang ubah jadi negatif. Tapi oleh kerana kita melihat tafsiran satu sudut, kita nampak kalau kamu miskin, kamu tidak akan jadi kaya sehingga kamu berusaha untuk mengubah kemiskinan kamu. Itu yang negatif ke positif. Kita tak nampak tafsir ayat ni kalau seseorang itu kaya dah.
kaya dah. Janganlah kamu buat perkara maksiat atau buat dosa kerana dikhawatiri Allah Ta'ala tarik balik kekayaan kamu sehingga kamu jatuh papuk ke dalam. Tak ada orang tafsir gitu. Sebab kita melihat tafsir ada sudut yang sebelah sudut yang itu dia sudut ubah daripada negatif kepada positif. Ataupun seseorang yang asalnya dia sudah belajar, dia sudah berilmu, tetapi dia tidak menjaga ilmunya, dan tidak mustahil Allah Ta'ala mencabut semula ilmunya sehingga dia menjadi orang yang seolah-olah jahil semula, tak ada ilmu. Pun itu tidak mustahil. Kerana apabila ditarik ilmu, kita akan rasa seperti kita tak tahu apa-apa walaupun asalnya kita sudah tahu. Kalau seseorang itu jaga sungguh-sungguh, maka dia akan nikmat tu akan diberi oleh Allah Ta'ala. Nikmat ni banyak, nikmat harta benda, nikmat sihat. Kalaulah kita diberi nikmat kesihatan, maka nikmat sihat tu tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala, sehinggalah kita buat dosa-dosa kejahatan yang menyebabkan kita diuji dengan penyakit, hilang sihat. Apabila usia kita menikah, mungkin sampai kepada peringkat kita akan jadi nyanyuk ataupun lupa ingatan. Cara untuk mengelak daripada nyanyuk, kata seorang ahli tafsir bernama Mujahid dalam tafsir Jalalain ketika mentafsirkan ayat, bila thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha, dalam surah Ghafir atau pada surah Al-Hajj, apa dia dalam ayat mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan anak yang masih kecil, thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa, ada di antara kamu yang dimatikan sebelum umur panjang, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, ada di antara kamu yang dipanjangkan umur siapa umur yang sangat lanjut, sangat tua, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya kamu tidak tahu apa-apa lagi setelah dahulunya kamu pernah tahu. Maksudnya ialah dulu kita tahu, sekarang tak tahu apa, hilang ingatan ataupun nyayuk. Kata Mujahid ketika tafsir ayat ni, dia kata orang yang sentiasa baca Quran tidak akan berdepan dengan penyakit nyayung. Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia punya minda dia sentiasa segar, sentiasa segar. Ataupun orang yang membanyakkan ibadat sunat, membanyakkan sujud. Ada satu kajian doktor, dia kata dalam kepala kita ni ada urat saraf, urat darah, yang darah tak sampai situ kecuali kalau kita sujud. Jadi mana orang yang banyak sujud, darah tu akan mengalir dengan baik dalam otak dia, menyebabkan dia boleh berfikir dengan sihat lah, ataupun dengan lebih cergas. Sujud sama juga dengan baca Quran, dia boleh memberi suatu makanan tambahan kepada daya ingatan kita supaya terus segar. Tapi kalau kita mengaji Quran tu, sembahyang pukul ibadat sunat pun tidak buat, nikmatnya Allah Ta'ala akan tarik balik dengan sebab sikap kita, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bila tarik balik, akhirnya kita terima apa yang terpaksa kita lalui lepas ni, dalam dua keadaan. Jadi kena ingat, ayat ni dua keadaan, sama ada asalnya negatif bertukar jadi positif, ataupun asalnya mendapat sesuatu yang positif tapi bertukar jadi negatif. Baik, kita berhenti setakat ni. Ada soalan? Tak ada. Ya. Okey. Orang kafir lebih pada tu lagi.
Sebab ayat tu umum, ma yalfizu min qaulin tu sama untuk semua manusia. Adapun orang kafir sendiri pun dia buat kebaikan, malaikat tulis, tetapi kebaikan yang dia buat di akhirat nanti dia akan lihat wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kebaikan orang kafir buat malaikat tulis juga. Tetapi kebaikan itu tidak akan dibalas dengan ganjaran pahala, sebaliknya ditunjuk kepada mereka, lepas tu hacub berah habis. Haba'an manthura. Bila hacub berah maka tidak ada ganjaran apa-apa untuk mereka. Ataupun dalam hadis sahih Muslim disebut innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Orang kafir bila dia buat sesuatu amalan kebaikan maka diberi nikmat rasa di dunia, atas dunia lagi. Atas dunia lagi, maknanya dikira juga di sisi Allah Ta'ala, cuma dia segerakan untuk dia atas dunia, di akhirat tak ada. Baik, selain daripada roket atik untuk orang yang beriman dan orang kafir tadi, sebab adik kira belakang tak rasa pahala. Untuk orang kafir, Allah Ta'ala hantar kepadanya malaikat berada, hantar kepadanya syaitan. Maka syaitan itu yang akan terus mendorong dia melakukan kejahatan. Itu dalam ayat di akhir surah Maryam, alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu melihat bahawasanya kami menghantar para syaitan kepada orang-orang kafir, lalu orang kafir itu didorong oleh syaitan supaya terus buat jahat. Lepas tu kali kita kata tak apa orang kafir, syaitan tak kacau dia sebab dia kafir dia. Lama-lama ada pun kalau mati masuk neraka, ada juga syaitan untuk dia. Kalau kita pun ada juga syaitan yang mengganggu kita, untuk orang kafir pun ada juga. Yang menyebabkan orang kafir itu bertambah jahat dan bertambah keburukan dia sebab syaitan. Dan dia juga ada koring sama ada tadilah syaitan tadi, khususnya orang-orang yang benar-benar leka dan lalai. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang lalai daripada mengingati Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman, kami jadikan untuknya ada syaitan yang akan menjadi temannya, qarin. Ayat ni umum, tidak kira sama ada orang lalai tadi, orang yang Islam, orang kafir, kau serupa. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Bila dia masuk Islam, apa dia? dia masuk Islam. Lepas masuk Islam. Sendiri kafir. Adakah kebaikan itu dikira di sisi Allah Ta'ala? Apabila Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi, apabila aku masuk Islam, aku mahu supaya Allah Ta'ala tidak lagi mengambil kira dosa-dosa yang lepas. Nabi tidak sebut soal kebaikan, sebab kebaikan itu sesuatu yang ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia nak untuk beri ganjaran pahala, ada. Kalau tak sebui, terpulang kepada dia. Tapi hak Nabi sebut bukan di sudut kebaikan, di sudut kejahatan. Rasulullah pesan kepada Amr bin Al-As, tidakkah kamu tahu annal Islam, dengan Islamnya seseorang itu yahdimu ma kana qablahu, akan memusnahkan segala keburukan di hak dia buat dulu. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dengan hijrahnya seseorang itu maka rosaklah segala dosa di hak lepas. Adapun persoalan kebaikan dia akan dihapuskan, yang dihapuskan hanyalah keburukan dia sahaja. Sebab tu apa-apa yang dia buat hak masa lepas dulu iktiraf. Ada satu riwayat sebut Sayyidina Umar pernah bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram sebelum dia masuk Islam. Untuk kita relate dengan soalan tadi, Sayyidina Umar pernah cerita, kalau kita buka dalam kitab fiqh berbuat iktikaf, Sayyidina Umar cerita, dia kata masa belum masuk Islam dia pernah bernazar kalau tercapai hajat dia ni, dia nak beriktikaf di Masjidil Haram. Lepas tu bila masuk Islam dia cerita kepada Nabi, perlukah nazar hak dia buat, hak dia nazar dulu perlukah dia tak laksanakan? Nabi kata benda tu benda molek, walaupun kamu niat nazar tu masa jahiliah, perlu kamu buat, tunaikanlah nazar kamu. Maka kebaikan itu dikira. Sebab tu kalau orang kafir masuk Islam, suami isteri masuk Islam, dia kena nikah semula. Adakah kita mengatakan pernikahan dia masa kafir dia tak sah? Tak. Islam mengiktirafnya. Sebab bila dia masuk Islam,
Dua-dua suami isteri masuk Islam ni dikira suami isteri, tak perlu akad nikah lain dah. Kecuali kalau suami masuk Islam, isterinya masih kafir, terputus hubungan suami isteri sebab berlainan agama. Tapi kalau pasangan suami isteri yang kafir ini masuk Islam, maka Islam tidak meletakkan syarat kena nikah semula dah. Kalau dia nikah sampai kafir, dia tu dikira sah. Boleh faham ke tu? Dan tidak boleh kita kata anak dia tak nak luar nikah sebab dia nikah tu tidak ikut syarat Islam. Tak, bukan gitu. Bila masuk Islam dia, secara otomatik Islamnya dia dikira sah hubungan suami isteri. Sebab benda tu dikira dari sudut nilai yang baik. Sebab hubungan tadi bukan berlaku dengan sebab perzinaan, dia nikah, tapi cuma ikut agama dia. Jadi kebaikan itu dikira. Atau boleh rujuk dalam ayat di awal surah Muhammad, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir dan menghalang manusia daripada jalan Allah, maka Allah Ta'ala hapuskan segala amalan mereka. Dalam tafsir ayat ni, rujuklah mana-mana tafsir, ulama tafsir sebut maksud adalla a'malahum, a'malahum al-hasanah. Orang kafir hak jahat, kebaikan yang mereka buat akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau mereka ni tinggalkan kejahatan, masuk Islam, kebaikan tu akan kekal. Nilai-nilai kebaikan yang dibuat tu dikira di sisi Allah Ta'ala akan diberikan jarak. Seperti apa dia? It'amut ta'am, dia juga buat jamu makanan, dia juga menghubungkan silaturahim. Nilai-nilai baik sama jahiliah tu dikira. Ada soal lagi, mau ingat ada soal lagi, insyaAllah. Bila sahabat tanya Nabi, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling baik? Nabi jawabannya, yang paling baik ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia, orang yang bertakwa. Sahabat kata, bukan ni kami nak. Jawapan dua, Nabi kata orang yang paling mulia, paling baik ialah Nabi Yusuf, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Yusuf anak kepada Nabi Allah, iaitu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak kepada Nabi. Sahabat kata, bukan ni kami nak. Lalu adakah kamu nak bertanya tentang ma'adinin nas, manusia hak asalnya belah mana dia? Maka Rasulullah beritahu, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang paling baik zaman jahiliyah itu juga yang paling baik masa Islam. Setelah dia masuk Islam, idza faqahu, bila dia reti agama, bila dia faham agama, hak baik masa jahiliyah tu dia ambil kira walaupun dia masuk Islam. Jadi berhubung dengan soalan tadi, bagaimana dengan kebaikan dia, itu bergantung kepada iradatullah, kehendak Allah. Secara umum nas tadi menunjukkan bahawasanya ada perkiraan di sisi Allah di atas kebaikan yang manusia buat. Kecuali kalau dia buat kejahatan, itu lain cerita. Bila dia masuk Islam, yang dihapuskan kejahatan, kebaikan dia ambil kira. Itu cerita orang kafir. Kita sendiri pun kalau kita buat dosa, kemudian kita buat satu ibadat yang, contoh orang balik Mekah, orang balik Mekah kalau dapat haji yang mabrur, disebut dalam hadis Nabi, raja'a kayaumin waladathu ummuh. Dia pulang ke rumah dia seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Tapi pahala hak buat dia tak hapus ada. Maksud dihapuskan dosa sahaja, kebaikan itu kekal. Baik kekal. Melainkan kalau seorang Islam yang murtad, itu lain. Orang Islam yang murtad, habis amalan dia dihapuskan, amalan kebaikan dihapuskan. Kemudian dia masuk Islam balik, maka dia kena start bersungguh semula. Itu besar lagi kesalahan riddah ataupun murtad. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.